Untuk perkembangan terkini proses pengiraan undi, apa kata kita mulakan dengan kerusi panas di sandang Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob iaitu di Parlimen Bera serta 3 Dewan Undangan Negeri di bawahnya iaitu Dun Guai, Triang dan Kemayan. Untuk itu kita terus sahaja bersama dengan rakan setugas Fazli Ahmad di lokasi. Silakan Fazli. Ya, terima kasih Zaira. Saya sekarang berada di salah sebuah pusat pengiraan undi, pusat pengundi sebenarnya. Ini tempat pengundi dan ketika ini petugas-petugas pilihan raya sedang melakukan pengiraan kertas undi untuk kawasan Dewan Undangan Negeri dan juga kawasan Parlimen yang berlangsung siang tadi. Dan proses pengundian ini berjalan secara adil dan telus dan dia diperhati, pengiraan ini diperhati oleh ejen-ejen mengira undi mewakili parti-parti yang bertanding. Sebagai contoh, di sini terdapat wakil daripada wakil ataupun ejen mengira undi daripada Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional sedang memerhati setiap kertas undi yang ditanda atau dipangkah siang tadi dan akan diletakkan di dalam peti undi di sini. Dan selepas pengiraan undi di sini, kertas peti undi ini akan dibawa ke pusat penjumlahan undi. Untuk maklumat, di Pahang ini terdapat 14 parlimen dan SPR menyediakan 522 pusat mengundi dan 2023 saluran yang ditetapkan, dan proses pengundian bermula jam 8 pagi sehingga 6 petang tadi, dan tepat jam 6 petang semua pusat pengundian ditutup kecuali di Dun Tioman apabila calon yang Perikatan Nasional yang bertanding pada pilihan raya umum kali ini meninggal dunia awal pagi tadi, dan SPR telah menetapkan tarikh baru untuk pengundian di Dun Terbabit. Dan salah satu kerusi yang menjadi perhatian di Pahang ini sudah tentunya Parlimen Bera yang menyaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mempertahankan kerusi Parlimen Bera, dan beliau menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Kerayung siang tadi. Dan selepas menunaikan tanggungjawabnya mengundi, beliau meninjau sekitar kawasan Parlimen Bera untuk mengikuti perkembangannya. Dan apa yang dapat saya kongsikan, pada awal pagi tadi beberapa kawasan di Pahang ini dilanda hujan dan kemudian cuaca bertambah baik. Bagaimanapun mulai jam 4 petang tadi hampir sebahagian besar negeri Pahang ini dilanda hujan, dan faktor itu mungkin menyebabkan peratusan keluar mengundi di Pahang ini amat rendah. Ketika ini saya masih belum memperolehi keputusan atau peratusan berapa yang keluar mengundi siang tadi, dan keputusan untuk mengetahui 14 kawasan parlimen serta 41 kursi Dewan Undangan Negeri ini jangka diketahui secara keseluruhannya kira-kira antara jam 10.30 ataupun 11 malam nanti. Saya rasa itu saja dari Pahang. Untuk mengetahui perkembangan di Pagoh, apa kita langsung ke Pagoh bersama Ridwan. Okey. Ya, terima kasih Fazli di Bera. Proses pengundian bagi memilih wakil rakyat telah pun berakhir jam 6 petang tadi. Dan ketika ini langsung dari Dewan Konvensyen Hub Pendidikan Tinggi Pagoh, saya kini membawakan situasi terkini di sini, iaitu di mana di sinilah tempat pusat penjumlahan undi rasmi bagi Parlimen P143 Parlimen Pagoh. Dan berdasarkan maklumat daripada Suruhanjaya Pilihan Raya, di Parlimen Pagoh ini terdapat sebanyak 47 pusat undian, di mana 2 lagi lokasi iaitu di Balai Polis Gresik dan juga Balai Polis Pagoh merupakan 2 lokasi di mana undi awal telah pun diadakan pada 15 November yang lalu. Jadi terdapat 140 peti undi yang akan dibawa ke sini pada hari ini untuk proses mengira undi. Dan jika anda dapat lihat di belakang saya, 2 peti undi iaitu peti undi awal telah pun sampai, dan saya dapat tahu dapat maklumat bahawa peti undi pos juga telah pun sampai baru saja beberapa saat sebelum saya berlintas langsung dengan anda. Jadi saya difahamkan di sini terdapat sebanyak 69,835 pemilih, dan setakat jam 6 petang tadi peratusan keluar untuk mengundi bagi Parlimen Pagoh saja ialah sebanyak 76.07%.
Namun SPR juga telah mengeluarkan satu statistik di mana untuk satu Malaysia, statistik keluar mengundi setakat jam 4 petang iaitu sebanyak 70%. Jadi jika mungkin anda tidak dapat lihat di belakang saya ada satu skrin, tidak nampak sangat maklumat-maklumatnya. Sedikit maklumat tidak rasmi yang setakat ini kami dapat, iaitu Presiden Perikatan Nasional dan juga calon Perikatan Nasional Parlimen Paguh yang juga penyandang kerusi Parlimen Terbabit, Tan Sri Muhyiddin Yassin, sedang berada di hadapan dengan 320 undi, meninggalkan calon daripada Barisan Nasional Datuk Seri Razali Ibrahim dengan 240 undi, dan juga Iskandar Shah, calon daripada Pakatan Harapan dengan 201 undi, iaitu majoriti sebanyak 80 undi setakat ini. Jadi teruskan bersama kami untuk maklumat-maklumat lanjut dari masa ke semasa. Dan satu lagi, kerusi panas pastinya di Tambun P063, di mana rakan setugas saya Syafiqah Damanhuri sedang berada di sana untuk membawakan beberapa maklumat terkini kepada anda. Jadi kita terus bersama Syafiqah Damanhuri di Tambun. Silakan Syafiqah. Terima kasih Ridwan. Pastinya pada jam 6 petang tadi juga di Perak seluruh pusat mengundi pagarnya ditutup secara rasmi, dan apa yang dapat saya kongsikan, peratusan keluar mengundi setakat jam 5 petang tadi di Perak 69.21% sudah pun menunaikan tanggungjawab mereka. Dan jika dapat saya kongsikan berdasarkan pemerhatian saya, peratusan keluar mengundi di Perak ini pada sebelah petangnya bergerak sedikit perlahan, dan saya kira itu disebabkan oleh faktor cuaca yang juga memainkan peranan, yang mana di sebelah petang kami menerima hujan cerah dan hujan semula, dan itu menyebabkan kemungkinan menyebabkan ramai pengundi tidak menunaikan tanggungjawab mereka lagi. Dan ketika ini kotak undi di pusat parlimen masing-masing akan disatukan di pusat penyembelahan undi di parlimen masing-masing, dan saya difahamkan juga keputusan undi nanti akan diumumkan pengarah pilihan raya Perak selepas jam 8 malam di bangunan Persekutuan Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab di Ipoh. Dan saya ketika ini berada di bangunan UMNO yang mana akan menantikan penjumlahan undi tidak rasmi dari masa ke semasa sebentar sahaja lagi. Dan saya kira itu sahaja yang dapat dikongsikan setakat ini. Terima kasih Syafiqah dari Tambun Perak. Setelah pusat pengundian di seluruh negara sempena PRU15 yang dibuka pada jam 7.30 pagi atau 8 pagi ditutup secara berperingkat pada jam 5.30 petang atau 6 petang atau lebih awal lagi, sudah pasti pusat penjumlahan rasmi undi menjadi tumpuan. Tidak kurangnya juga di Menara Suruhanjaya Pilihan Raya SPR di Presin 2 ini, iaitu lokasi rasmi yang akan memaparkan dan mengumumkan keputusan calon atau parti mana yang bertanding, yang memenangi mana-mana kerusi dan sekaligus membentuk kerajaan baru. Dan untuk makluman, 20,853,681 jumlah keseluruhan pengundi biasa yang dijangka melaksanakan tanggungjawab mereka membuang undi hari ini. Dan setakat jam 4 petang tadi, 70% atau kira-kira 14.5 juta pengundi biasa telah menunaikan tanggungjawab mereka sebagai rakyat Malaysia yang layak untuk mengundi. Jika ditambah dengan 212,961 orang pengundi awal yang mengundi pada Selasa lalu, ini menjadikan lebih 14.7 juta pengundi keluar mengundi pada PRU15. Bagaimanapun, angka dan peratusan ini tidak rasmi kerana belum dicampur dengan jumlah undi pos. Apa-apa pun, jumlah rasmi keseluruhan keluar mengundi ini hanya akan diumumkan menerusi sidang media oleh pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh. Dan untuk makluman juga, sebanyak 220 kerusi parlimen daripada 222 kerusi parlimen dipertandingkan. Dua kerusi yang ditangguhkan pelaksanaan PRU adalah Parlimen Padang Serai, Kedah, setelah kematian calon Pakatan Harapan M. Karupaya pada Rabu lalu, yang mana tarikh hari pengundian baru adalah pada 7 Disember ini. Satu lagi kerusi parlimen tidak dipertandingkan Ram Sarawak, 116 kerusi
jabatan kematian calon Perikatan Nasional Mat Yunus Ramli awal pagi tadi. Dan selain itu, PRU15 ini melibatkan 8,947 pusat mengundi dan 38,331 saluran setelah ditolak dengan kerusi yang tidak dipertandingkan. Dan sebagai makluman juga, saya kongsikan perjalanan proses pengisytiharaan keputusan kerusi yang menang. Pegawai pengurus di bahagian pilihan raya masing-masing akan menjumlah undi yang diterima daripada ketua tempat mengundi dan penolong pengurus pengundian pos sebelum mengisytiharkan keputusan pilihan raya bagi bahagian pilihan raya masing-masing. Dan setelah mendapat keputusan rasmi daripada semua bahagian pilihan raya di semua negeri, SPR akan mengumumkan keputusan keseluruhan pilihan raya. Seterusnya, parti yang mendapat majoriti mudah atau 112 kerusi parlimen atau 2/3 untuk membentuk kerajaan akan diisytiharkan selepas itu. Baiklah, jika dilihat di dashboard di belakang saya memaparkan keputusan rasmi sempena PRU15 ini, tidak ada lagi mana-mana kerusi yang menang yang dipaparkan di dashboard tersebut. Apa-apa pun perkembangan terkini akan saya bawakan dari semasa ke semasa, dan sidang media oleh pengurusi SPR dijangka pada jam 11 atau 12 malam ini mengambil kira keadaan di mana pusat penjumlahan undi atau pusat undi petang tadi ditutup lewat sejam seperti pilihan raya yang lepas adalah pada jam 5 petang, namun pada pilihan raya 15 ini ianya dilewatkan sejam dan ditutup pada jam 6 petang. Sekira itu saja yang boleh saya bawakan langsung dari Menara SPR Putrajaya. Kita kembali dahulu bersama dengan Zaira di Sri Pentas, silakan.